Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, terima kasih. Kewilai ping tajahau. Saudara-saudari wandakam. Saya terima kasih tumpang lagu Ultimate ini dan jadi popular sekarang. Saudara Saifuddin Nasution, Panglima kita jadi calon Parlimen Kulim Banak Baru. Dan Saudara Karupaya, Panglima calon Padang Serai. Saudara Mahfuz Umar, pendekar pintar, calon Pokok Senang. Ada lagi yang hadir calon? Okey, baik. Yang lain-lain semua kena kenang semua. Saya ucap terima kasih. Saya tengok Kulim Banak Baru dengan Padang Serai ni lain macam. Nampak sungguh-sungguh nak lawan. Nampak sungguh-sungguh tuntut perubahan. Nampak sungguh-sungguh dah benci dengan rasuah dan penipuan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau nak tanya hero sebenarnya, bukan Saifuddin, bukan Karupaya, bukan Mahfuz. Hero sebenarnya adalah rakyat yang bangkit menuntut hak mereka. Ya. Hujan tidak memberi kesan. Panas terik tidak memberi kesan. Tetapi semangat dan daya juang untuk pertahankan maruah kita sebagai satu bangsa dan negara. Saya salute orang Kedah. Saifuddin sebut tadi semangat ini nampak berkembang, berkobar, merata tempat. Malam tadi, saya di Putatan dan Sepanggar. Dia tak jangka di Sepanggar itu, orang ramai. Jadi saya tak boleh duduk di bawah. Terpaksa minta meja kantin dan berdiri atas meja kantin. Kemudian, tadi tentunya saya singgah sekejap di Tambun. Kalau ada siapa adik-beradik Tambun, tolong telefon. Boleh? Baik. Di Alostar, Mahfuz pun ada. Di seluruh, di Kelantan, di Pasir Mas, di Pangkalan Cepa. Perkembangan baru yang mengejutkan saya sendiri. Kerana saya fikir di Kelantan mengambil masa untuk bangkit. Rupanya rakyat Kelantan pun sudah bangkit menuntut hak mereka. Sudah, satu perkara yang menyebabkan saya yakin. Pertamanya tentu kita fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita serah pada Allah. Tetapi saya yakin kerana saya tahu rakyat ni tidak bodoh. Pemimpin kerajaan, UMNO Bersatu PAS, dia kira rakyat boleh diperbodohkan, jawapan-jawapan yang memperbodohkan rakyat, dan dia rasa rakyat akan setuju dengan dia. Dia salah besar. Ya. Dia tak hadir parlimen seperti mana disebut oleh saudara Saifuddin. Dia jawab, pasal apa nak hadir? Parlimen bukan sekolah. Itu jawapan dianggap rakyat bodoh. Saudara, parlimen itu tempat berbahas. Parlimen itu untuk ahli parlimen datang hujah rang undang-undang. Bagi pandangan tentang rakyat, harga barang, masalah rakyat. Itu sebabnya masalah yang kita hadapi sekarang. Wakil-wakil rakyat PAS, UMNO Bersatu duduk diam. Dan mereka tanya mengapa tak bahas, mengapa tak hadir. Ini bukan sekolah. Saudara, tanggungjawab saudara. Pertahankan hak kita. Angkat calon yang akan membawa suara rakyat. Suara rakyat, suara. Ini hebat ini. Orang lain dah lupa dah. Suara rakyat, suara. Tengok, ini maknanya reformis setia ni. Suara rakyat, suara keramat. Kita yakin
Orang kata, keramat ni mana boleh? Walaqad karramna bani Adam. Ingat, karamah insaniyah. Manusia itu diangkat darjat mereka. Bila ditanya, mengapa harus sokong satu parti? UMNO kata, ini sahaja harapan orang Melayu. Bersatu kata, ini sahaja yang boleh pertahankan hak Melayu. Kalau tidak, kita jadi Singapura. Tanya PAS pula, ini sahaja jaminan masuk syurga. Yang lain semua masuk neraka. Ingat bapak dia punya ke syurga neraka ni? Bodoh punya jawab. Ya, bolehkah agama ditunggang begitu rupa? Tak adakah ulama-ulama PAS tegur? Tak apa kita lawan, tak apa beda pendapat, tak apa dakwah bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Bagi tahu cara baik. Mana boleh senang-senang. Ini yang Padang Serai, Karupaya. You punya ketua PAS Padang Serai, dia kata apa? Saya di penjara pasal 355. Azizah tak sokong 355, kalau dia mati, tanam di jarak Cina. Ustaz PAS bodoh. Tak ada hikmah. Tak tengok fakta. Sekarang 355 kamu tak cakap pun. 3 tahun duduk di parlimen, jadi menteri, mana ada 355? Ada orang PAS ni, Ustaz, aku nak cakap. Ya, saya bukan nak berkeling orang PAS. Orang PAS ni jasa dia banyak kepada saya. Marhum Fadil Noor, marhum Ning Abdul Aziz. Itu orang yang mendoakan kita. Bukan mendoakan kemenangan, mendoakan. Ning Abdul Aziz itu sampai sebelum wafat mendoakan supaya Anwar itu naik jadi Perdana Menteri. Saya bukan ahli PAS, tapi ini ada Tok Guru PAS. Yang lain ni disuruh kita tanam di jarak Cina. Bangang sungguh. Dah lah kata, yang saya marah kata kat bini aku pula. Aku duduk seorang dalam penjara hampir maki bini aku. Bangang punya orang. Ya. Di Perak baru ni. Ketua PAS Perak. Apa dah jadi ke PAS ni? Tu pun ada lagi yang ada muda. Oh, ini satu jalan ke syurga. Ini sahaja jalan ke syurga. Perangai macam ni jalan ke syurga ke? Maki orang macam ni jalan ke syurga. Mana dia tradisi Islam? Mana dia sunnah Rasulullah SAW? Mana dia bil hikmah? Mana dia hasanah? Tak ada. Dia kata apa? Ketua PAS Perak nak sebut nama dia apa? Nyampah. Sokong Anwar lagi. Nanti yang kontrol dia Cina, DAP, komunis. Hai ingat aku bodoh macam hang dah. Ini masalah dia. Dia tak tahu apa yang dia bercakap. Level dia sekat itu, dia ingat kita jadi alat. Saudara, saya nak cakap terus terang. Melayu ada, Cina ada, India ada. Kalau ada orang asli, orang Siam. Dan ini yang dengar. Sabah, Sarawak, dengar betul-betul. Saya tak ada nak tolak ansur. Saya no apologies. If you want me to lead, dan kalau saya pimpin negara ini, saya akan jadi pemimpin Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua sekali. Mana boleh nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Memang kita pertahankan hak Melayu. Memang ada pertukaran perlembagaan. Nak letak anak-anak Cina di mana? Anak Cina bukankah anak-anak kita? Bukankah warga negara? Anak India nak letak mana? Bodoh. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Respect them. Allah tak pernah minta kita bezakan orang kerana warna kulit dia. Ingat Bilal bin Habasyah. Bilal dari Habasyah. Sayyidina Bilal, tukang muazzin. Kita kalau Kedah kata tukang bang. Yang tu yang dia kata Pulau Pinang tak ada azan. Memang betul. Pasal dia Pulau Pinang, dia tak azan, dia bang.
Ada orang peh bodoh. Ya. Dia kata tak ada azan di Pulau Pinang. Untuk orang Cina, nak beritahu masa call to prayer dalam Islamic terminology azan. Tapi di bahasa utara ni, macam kampung saya dulu, semua ada bang naga, dengar bang naga, dia kata bang. Jadi dia kata memang tak ada azan. Sebab ada bang. Macam manalah politik bengong macam ni. Politik ni adalah standard sikit. Orang Kedah selalu pergi Pulau Pinang. Dengar. Tapi yang saya nak sebutkan di sini apa dia? Tak payah minta maaf. Anwar, okey. Tapi dia kena mengalah kat Cina. Saya tak mengalah Cina. Bahasa saya tak tolak ansur. Budaya saya bangga. Islam agama persekutuan. Dan saya tetap dengan dakwah. Tadi di Tambun dengan kawan-kawan Abim, saya luncurkan buku Munyatul Musalli oleh Syekh Daud Abdullah Fatani. Ditulis tahun 1517. Apa hebat kitab yang dibaca di pondok-pondok ni. Kitab ini mengenai solat. Semua jenis semayang. Tapi bab akhir dia, tatmim al-faidah. Maknanya penamat yang tinggi faedahnya. Munyatul Musalli maknanya keindahan, kemurnian matlamat solat. Semua pasal prayers, semayang sunat, semayang wajib, semua detail. Bab akhir tatmim al-faidah, penamat yang sangat berfaedah. Siapa tulis? Syekh Daud Abdullah Fatani. Bila? 1517 di 2022. Apa dia kata? Bab akhir mengenai keadilan. Negara mesti adil. Negara jangan hina orang. Pemimpin mesti tunjuk kasih sayang. Bukan sesama Islam saja. Puak ni dia tak baca. Dia nak suruh hina orang. Saya baca kitab ni dia kata, dia ambil contoh Abdul Malik Marwan, khalifah Islam. Seorang Yahudi, bukan Islam. Datang jumpa khalifah. Ya Amir Mukminin, saya ada masalah. Tanah saya diambil. Khalifah tak ada time, too busy, tak dengar dia. Dia rayu lagi, ya Amir Mukminin, tanah saya diambil oleh Jabatan Pegawai Kerajaan. Dia tak dengar. Kali ketiga Yahudi ni kata, ya Amir Mukminin, dalam kitab saya Taurat, hak saya, keadilan saya mesti dipertahankan oleh kerajaan yang ada. Bila Abdul Malik Marwan dengar itu, dia terkejut. Terus dia bagi perhatian. Terus dia selesaikan masalah orang Yahudi yang bukan Islam ini. Saudara, that is what justice is all about. Ini maknanya keadilan. Ini maknanya kita dengar hari Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan. Hebatnya orang Islam ini, bila dia pimpin, dia adil. Contoh yang baik. Qudwah hasanah. Ini belum pimpin lagi orang benci. Orang meluat. Macam mana kita nak tarik orang Cina ni hormat kepada kita? Belum apa-apa komunis. Masa hang dengan mereka dulu, saya tengok Ustaz Hadi Awang peluk Lim Kit Siang dengan Guan Eng dan erat. Pasal nak undi dia. Lepas tu, yang dia peluk tu rupanya komunis. Baru dia tahu. Tak usah. Saya tegaskan semula. Saya mohon saudara sokong harapan. Saya ucap terima kasih kalau ada niat, hasrat untuk jadikan saya Perdana Menteri. Dan saya nak bagi tahu, saya nak jadi Perdana Menteri seorang Muslim yang baik, adil kepada orang Islam dan bukan Islam di negara Malaysia tercinta. Saya nak orang Cina, orang India tengok ini contoh orang Islam, rupanya orang Islam ni adil. Orang Islam ni baik. Dan ini saya jawab bukan Anwar. Ini yang saya faham, agama saya ajar. Kasih sayang. 2 minggu lalu saya pergi ke Pondok Meleleh. Dekat Alor Stang, Pokok Sedar.
jemputan Syekh Jamil Ajurumi, anak kepada Syekh Jamaluddin, ulama besar Kedah. Dia ni sepupu kepada Ustaz Fadil Noor. Kita bangkitlah ni, macam mana ni orang Islam bukan Islam gaduh. Dia jawab, Syekh Anwar, jangan peduli itu semua. Dalam Islam, ingat ada hadis awal yang kita kena hafal apa dia. Ar-rahimuna yarhamhumullah yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini peringatan dia. Anu hafal hadis tu, dia hafal. Apa dia maksudnya? Sayanglah kamu, kasihlah kamu, show compassion kepada yang di muka bumi. Nescaya yang di langit, yarhamkum man fis sama, malaikah yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kamu. Ya, tahu maksud dia. Dia kata no apologies, tak payah minta maaf. Memang betul itu ajaran kita. Kita kena tunjuk, kita nak pimpin, tunjuk kasih sayang. Dia sakit, masalah kita. Sekolah anak dia, masalah kita. Dia miskin, masalah kita. Dia tak ada kerja, masalah kita. Apakah dia Melayu? Yes. Dia Cina? Iya. Dia India? Iya. Dia dari Sarawak atau Sabah? Iya. Kerana itu sesuai dengan anjuran irhamu man fil ard. Tunjuklah kasih sayang kamu kepada yang di bumi, nescaya yang di langit akan curahkan rahmat dan kasih sayang ke atas kamu. Tak payah dengar daripada Ustaz Ketua PAH Perak. Kerana dia jawab itu hanya dengan kebencian. Tapi tidak konsisten. Dan di AP dia marah kerana dia kata tak berapa sokong hudud. Yang gerakan tak sokong, sokong pasal apa? Dia ingat rakyat bodoh, tak fikir. Mati-matian sokong calon Perikatan Nasional, termasuk yang pengkhianat di Sungai Petani itu. Robert, itu pengkhianat, tahu tak pengkhianat? Cina, sejarah Cina, saya tanya seorang, orang berumur Cina, kalau sejarah Cina, budaya Cina, tamadun Cina, kalau orang pengkhianat buat apa? Dia diam. Saya kata, saya mau tanya, dalam sejarah Cina, kalau ada orang khianat kepada perjuangan, kepada sejarah dan budaya dan organisasi dia. Dia jawab, zam. Ni, kepala dia. Itu Cina. Melayu macam mana? Melayu baca sejarah Melayu. Ini yang guna perjuangan, hidup Melayu. Dia mana dia reti? Dia tak nak baca semua. Dalam sejarah Melayu, orang lama-lama mungkin ingat. Cerita Raja Mendelia dengan Si Kitul. Apa jadi? Apa jadi kepada Si Kitul? Karena fitnah, karena khianat, karena derhaka. Dia dihukum bunuh. Macam mana? Disula sampai mati. Macam mana sula? Orang muda tak tahu sula. Sula ni maknanya, tahu tak? Sula. Tahu? Dia ambil buluh, dia jolok daripada bawah sampai ke mulut keluar. Ya. Sula. Orang khianat ini, kalau hukum dulu lah. Jangan kata saya cadang lah, polis ambil statement pula. Kalau dulu, dia khianat derhaka. Macam yang bertanding di Lunai. Ini apa nama dia? Reformasi. Penyangak, pengkhianat. Jangan bagi undi pada dia. Oh, dia kata Karupaya India. Dia Melayu. Melayu apa pengkhianat? Kalau dulu hang dah kena sula dari bawah sampai ke atas. Hei. Baik, lepas sula habis? Dah mati, tak habis. Apa perintah? Bakar rumah dia sampai hangus. Saya ni PDRM ada ni, SPR pun ada. Bukan sekarang. Saya cerita sejarah Melayu. Baik. Tak puas hati dengan sula.
Bakar rumah dia sampai hangus. Lepas bakar apa lagi? Tak puas hati. Tapak rumah dia itu, dia Melaka, dicangkul. Tapak tanah dicangkul, dibuang di laut. Tahu apa pengajaran dia? Pengajaran dia, budaya Melayu ini budaya yang pertahankan maruah. Budaya Melayu ini tidak senang dengan khianat. Budaya Melayu ini jaga prinsip orang yang jual diri dia untuk jawatan, untuk wang ringgit, patut terajang dia keluar. Ya, calon Padang Serai, calon Sungai Petani, dan orang yang bersekongkol. Parti Bersatu itu apa kalau bukan pengkhianat? Apa yang menghidin perintah? Dengar tape dia. Scheme of thing. Kita boleh beli orang. Kita bagi dia pangkat. UMNO dengan Bersatu sama saja. Ambil dia. Bagi jumlah banyak. Dengar. Macam mana boleh orang macam ni? Boleh dilayan. PAS tak usah kira lah. PAS dia kira apa prinsip ini? Saudara bayangkan kalau Tok Guru ni Aziz pemimpin PAS. Saudara ingat dia boleh setuju cara macam ni? Ada orang PAS belakang, mahu jawab macam tu. Tak mungkin. Ingat almarhum Fadil Noh akan setuju cara mengkhianat macam ni? No way. Kenapa? Mereka jauh lebih istiqamah dalam perjuangan. Susah, kalah. Jangan sekali-kali gadai maruah mereka. Ya. Tapi sekarang ni bukan. Kalau Padang Serai, kong-kongnya Melayu. Melayu. Nak bangga Melayu macam tu. Melayu perasuah. Melayu pengkhianat. Melayu jual diri. Nak fikir Melayu. Lebih baiklah ambil India ni. Karupaya yang ada prinsip dalam perjuangan. Tanya Karupaya. Berapa orang hubungi dia. Suruh lompat pergi ke Bersatu. Bagi duit. Bagi urutan. Tak berganjak. I salute you Karupaya. You nak banding dengan Melayu ni? Saya hidup asal saya memang Melayu. Bukan Melayu jenis ini yang kita nak angkat. Melayu ada prinsip. Melayu pertahankan hak. Melayu ada maruah. Melayu macam Saifuddin Nasution ni. Nampak jangan tepuk saja, undi silap mampu aku. Ya. Dan tak, jangan orang kata saya personal. Tak. Apa personal? Suruh tahu tak? Ni sekarang ni pilihan raya taklah susah sangat macam dulu. Saudara, the ultimate dia ikuti. Terima kasih. Saifuddin dia lama dia tahu. Saudara, tahu tak pilihan raya dulu? Macam 2013. 2013 pilihan raya tu, ya, saudara tahu tak? Habis dalam akaun kita, habis kosong nak tolong dan menang pilihan raya. 2018 ini rumah saya yang buat penilaian baru ni yang kita mahal ni. Ayo. Ada baca apa-apa kan ni? Ni, minum dulu. Ada baca apa-apa? Ada baca apa-apa? Tak ada? Aku tak boleh lena ni, Azizah mengamuk ni. Terima kasih. Baik. Ya. 2018. Orang main. Saya bagi tahu saudara, gadai rumah saya segambut. Nak bagi menang siapa? Robert. Ini pengkhianat Padang Serai ni. Azman. Ya. Lepas menang, nak pangkat jamin, nak wang ringgit, lompat. Apa jenis manusia macam ni? Yang tu ada orang kempen di Padang Serai, kita nak Melayu. Ini bersatu. Jangan. Sudah. Baik. Sekarang ini kita nak buat apa? Kalau nak sebut UMNO, calon UMNO pilihan raya, Perdana Menteri, Ismail Sabri kata dia, macam Saifuddin kata tadi, Zahid kata dia,
Esok saya nak pergi kempen di Bagan Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian Khairi pun kata dia, baik. Muhyiddin, dia kata kerana jasa dia menangani masalah COVID dengan berjaya. Dia kata, PKP paling panjang di dunia, paling lama di dunia. Orang Padang Serai, orang Kulim, orang Bukit Mentajam, orang Matampau, orang Corotokun, nak meniaga mi tepi jalan pun tak boleh. Nak menterkedarah pun susah. Nak beli susu anak tak boleh. Nak beli lampin tak ada duit. Dan hang kata berjaya, berjaya my food. Ya. Orang susah macam tu. Kalau dia tahan sekejap tak apa. Ini sampai 2 tahun paling lama di dunia. Kemudian darurat. Agung mula tak setuju sudah. Ini puak-puak ni langgar Agung. Peringkat awal tak setuju. Agung tak setuju, tak mau sign. Ada kenyataan, Agung tolak. Tapi oleh kerana mereka guna majoriti, Agung hormat prinsip perlembagaan. Kerana terlalu lama, kemudian buat darurat. Buat darurat alasan orang sakit. Tetapi seperti mana disebut, diguna yang tu beli vaksin tak payah tanda. Siapa dapat komisen, siapa untung, apa jenis manusia. Orang mati 36,000 orang. Orang sakit, hampa duk kira menterkedarah, ambil komisen. Paling tak guna punya manusia. Memang saya marah. Memang saya marah. Ini mereka pun duk rancang habis apa pun. Mahathir ke, Muhyiddin ke, Zahid ke, Mak Sabri ke. Macam mana berpakat jangan bagi Anwar menang. Macam mana pun nak sekat. Saya nak jawab, bukan hampa. Bukan hang yang nak tentukan. Yang nak tentukan rakyat Malaysia dengan izin Allah SWT. Ya, ini kenyataan. Kita tak kata dia curi. Kita kata tender mana? Siapa beli vaksin? Berapa harga? Siapa ambil untung? Tak jawab sampai hari ini. Masa Najib, 1MDB. Bila K1MDB, satu dunia heboh. Laporan Department of Justice Amerika. Jabatan Kehakiman. Keluar semua media antarabangsa. Financial Times, Asia Wall Street Journal, New York Times, Beijing newspapers, Hindustani, The Hindu di India, Arab. Pas kata, bila jumpa pemimpin ketua eksekutif 1MDB, Pai kata apa? Kami puas hati. Nak boleh pimpin negara boleh harap. 30 bilion ringgit hilang, kami puas hati. Ya. Tu saya kata kena hadir parlimen. Kena dengar orang lain bercakap. Kau tidak hampa duk puas hati situlah. Ni DNB. Masa dulu 1MDB. Sekarang DNB yang 5G ni. Saya main tadi daripada Merebuk, main sini. Sagi 4, sagi 3, sagi 2, sagi tak ada. Tengah cakap. Ni macam mana ni? Cakap orang ni tak apa, cakap dengan Azizah. Tengah-tengah Putui. Itu yang geram tu. Bila nak dapat 5G, 4G pun tak sampai dalam kampung. Tapi berapa harga? Unjurannya 18 bilion ringgit. Ada tender? Tak ada. Siapa dapat? Tak tahu. Berapa kos? Tak tahu. Ni negeri ni, apa dia ni? Sebab saya kata dia anggap rakyat dibodoh. Pilihan raya besok dia bagi 200 ringgit. Dia takutkan menang Anwar, harapan. Cina perintah, jaga. Habis semua jadi komunis. Ini kita pun takut. Yang cakap, tipu yang bawah bingai ini pasal apa? Sebab itu saya kata, kita kena merdeka jiwa kita. Saya harap kita jelas perkara ini. Ya. Darurat, satu lagi aspek, masa inilah dia buat tender. Buat jalan, 200 juta sini, 600 juta sini, tak ada tender. Kalau 600 juta, dia sapu berapa puluh juta, kita tak tahu. Sakau. Ini yang idea ultimate ni. Duit kau aku, semua dia sapu. Sakau. Ini dia pandai buat lah. Saya tak boleh lawan dia.
Tak bab tu lah. Baik, saudara. Jadi kita kena faham. Sekarang ni balik, saya berjaya. Bagaimana Perikatan Nasional. Orang ni yang pengkhianat-pengkhianat boleh datang dengan mewah di mana-mana. Perikatan Nasional, kempen dia tu mengalahkan semua parti. Belanja cukup tinggi. Dari mana wangnya? Dia jadi Perdana Menteri setahun saja. Tetapi mewah bukan main parti itu. Saudara, kita kena tanya. Kita kena fikir. Apakah boleh kita harapkan? Akhirnya, bukan soal-soal nasional ini sekadar kita faham. Bagi kita ni di bawah ni, apa dia? Harga barang naik atau tidak? Sayur naik atau tidak? Daging naik? Ayam? Bawang? Telur memang tak ada. 70 menteri, gaji RM70,000 sebulan. 70 menteri terbesar di dunia, gaji RM70,000 sebulan, tapi 70 menteri tak ada telur. Apa fikir kau lain? Aku tahu orang Kulim dengan orang Padang Serai ni. Dekat Matampau saya tahu. Saya maksud lain telur ayam, telur itik, hampa fikir lain. Nah tu hampa kata, asyuk tu Anwar ini cakap lucah. Aku tak kata hampa ni. Janganlah buat naya aku. Ya, 70 menteri, gaji 70,000, tak boleh tangani masalah. Ya, ada dengan buat mesyuarat tergempar, ambil tindakan, dia gitu, jatuh kuasa. Tapi banding masa Saifuddin Nasution, harga barang, makanan, dia kontrol atau tidak? Ya. Banding dia cukup. Tak usah banding orang lain lagi dah. Harga barang boleh kawal. Kerana ada perancangan, ada ketegasan. Dia tak tunduk kepada tokoh-tokoh kan, tak tunduk. Dan dia ambil langkah. Perlu skat-skat, perlu beli-beli. Ini kartel. Padang Serai, Kulim Bandar Baru, ada juga sawah padi. Yang banyak juga pekebun getah. Sudah tahu, siapa import beras? Bernas. Berapa untung satu tahun? 400-500 juta. Apa cadangan kita? Cadangan kita, untung syarikat Bernas ni, bagilah sebahagian besar kepada pesawah padi. Mereka miskin, menteri darah tak cukup, tolonglah ambil. Pasal apa nak bagi kat seorang monopoli? Pasal apa tak bagi kepada syarikat-syarikat peserta-peserta peladang? Pasal tak bagi pesawah-pesawah padi? Tak ada. Muhyiddin buat, tak berani. Suan Sabri lagi tak berani. Saudara, bagi kita insya-Allah amanah ini, saya akan tukar kartel ini, pastikan import beras, pulangkan untungnya kepada penanam padi. Ya, jangan duk kata, oh nanti Anwar jadi Perdana Menteri. Buat apa jadi Perdana Menteri? Kalau bacul, tak berani berdepan dengan tokoh-tokoh besar. Bersyarah hidup Melayu. Melayu apa? Melayu hampa menteri darah. Melayu bawah tak dapat apa. Yang ni penanam padi. Dia buat. Ini satu tanaman yang susah nak dapat pulangan. Tolonglah sikit. Tak payah subsidi kerajaan. Hanya syarikat nak import beras daripada Vietnam. Apa yang susah sangat? Inilah dasar negara kita. Yang muda-muda tolong fikir betul-betul. Ini jangan duk fikir ini parti mana, orang politik ni siapa dah. UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dasar dia kartel, pertahankan tokoh-tokoh kaya. Harapan, stop kartel, pulangkan keuntungan kepada pesawah padi. Ini contoh perubahan dasar. Baik, kita ambil alih insya-Allah 20 bulan. Boleh? Apa kita nak buat lagi? Sebab tu saya umum sebagai contoh supaya saya ni nak bagi. Hidup saya bukan senang. Dan Azizah
Nur Izzah itu hidup susah-susah. Dekat 11 tahun masuk keluar penjara. Bukan senang. Tapi buat apa cerita saya? Saya susah, betul. Susah lagi rakyat. Saya makan ada. Anak-anak saya boleh masuk universiti. Rumah ada. Kereta ada. Walaupun saya diseksa di penjara. Tetapi orang miskin di Padang Serai ke Kulim ke Pokok Senang, makan pun kadang tak cukup. Anak nak mengaji universiti cukup, duit tak ada. Kenderaan pun susah. Minyak tak boleh bayar. Jadi saya kena ingat, betul Allah uji saya. Tetapi saya kena insaf. Orang yang lebih susah pada saya itu lebih ramai daripada apa yang saya lalui. Itu bezanya Anwar dengan puak-puak ni. Jadi, apa yang kita lakukan? Saya kata, sebab itu saya kata, insya-Allah 20 hari bulan saya angkat sumpah. Kalau kena menang Kulim lah. Kena menang Padang Serai. Kena menang Pokok Senang. Kena menang Sungai Petani. Kena menang Merebuk. Kena menang Jagalun. Dan Saifuddin kena menang Langkawi. Tua-tua aku tak nak peduli. Ini soal rakyat. Baik. Dia betul tapi dia ni orang baik. Dia lembut. Dia tak sampai hati nak kata. Tak apa. Bagi Pak Cik Anwar tolong kata. Ya. Bila kita menang, kita angkat. Apa yang pertama saya nak buat? Saya nak beritahu rakyat. Sistem ini lain. Lah ni Perdana Menteri lain. Tak mau orang syak saya ni duduk nak jadi Perdana Menteri, curi duit, nak kaya ke anak-anak, nak bagi syarikat dekat Izzah, nak beli ke anak-anak, tak. Jadi saya akan buat peraturan, tak ada keluarga saya yang boleh terlibat dengan apa-apa kepentingan kerajaan. Tak boleh berniaga. Gaji saya yang RM80,000 sebulan, atau tak tahu dia kata ada kira macam mana, saya tidak akan terima 1 sen pun. Saya akan makan dengan wang sebagai ahli parlimen Tambun, insya-Allah. Boleh menang ke Tambun? Ya. Ini sebagai nak bagi mesej. Menteri daripada 70 akan kurang. Duta khas, tak ada duta khas. Duta khas gaji tak malu kat orang buat apa. Kemudian, gaji menteri dikurangkan. Nasib hang lah Saifuddin. Gaji kena kurang. Baik. Itu apa dia nak bagi mesej. Saya tak mahu orang fikir Melayu, Padang Serai, Cina, Kulim, dia kata sama saja. Anak muda kata sama. No. Hari pertama saya nak tahu, orang tahu bahawa Anwar ni dia tak main-main, dia serius. Kemudian tumpu ekonomi. Kalau ekonomi pelaburan tak masuk, orang tak boleh berniaga. Orang tak ada keyakinan, pelaburan dalam negeri tak ada, wang semua buat keluar dari luar negara. Itu yang saya cerita pasal Pandora Papers. Muhyiddin tak mau siasat. Sebab apa? Kepentingan dia ada. Mak Sabri tak berani siasat. Apa dia Pandora Papers? Pandora Papers ini adalah wang puluh bilion ringgit yang dibawa keluar, simpan di akaun luar pesisir luar negara. Rahsia. Saya tak tahu, orang lain tak tahu. Tapi dibongkar oleh satu komiti khas yang disebut bongkaran Pandora Papers. Mantan Menteri Kewangan, mantan Perdana Menteri, boboh nama anak dia ratus-ratus juta, semua ambil. Dia nak suruh kita ni, cikgu sekolah rendah, polis, tentera, kerjalah setengah mati. Nak dapat 1,800 sebulan. Ni ratus juta, bilion ringgit buat keluar negara. Oh, dia kata Anwar tuduh. Ya, saya tuduh. Siasat. SPRM kena siasat, Bank Negara kena siasat, Lembaga Hasil Dalam Negeri kena siasat, dan PDRM, Commercial Crime, kena siasat. Apa jawab Perdana Menteri? Akan disiasat. Tak ada bunyi apa. Saudara,
Mana boleh. Tak mungkin negara ni akan selamat kalau terus menerus orang duk curi duit ni. Tak boleh. Tengok menteri seorang meninggal dunia. Ingat? Jatuh helikopter. Ingat tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah mati. Bila dia mati, isteri dia bergaduh dengan mak dia. Pasal harta. Keluarga bertempur. Saya tahu dia kaya. Tapi saya tak sangka kaya sampai 2,000 juta ringgit. Seorang menteri. Hidup Melayu 2 bilion. Tumpah hampa sokong. Memang hampa pun tak pakai otak lah ya Rab. Tak pakai otak, tak apa lagi, tak ada hati perut. Ini bukan fitnah. Ini kenyataan mahkamah. Rekod tanah. Saham. Harta. Merata dunia. Berapa banyak? 2,000 juta ringgit. 2 bilion ringgit. Satu orang menteri. Ya. Dan kita masih duk keluarnya. Ya. Itu seorang 2 bilion ringgit. Macam mana kita tahu dia bergaduh sama dia? Kalau dia tak bergaduh, kita tak tahu. Sebab nak tunggu SPRM, saya sat lambat. Dia duk cari file tak jumpa. Sudah. Ini election ini. Angkat kawan-kawan kita. Kalau saya diberi amanah, wallahi saya nak berhentikan curi-curi oleh pemimpin. Saya tak mau lagi negara ni rosak. Saya tak mau lagi imej pemimpin Melayu dan Islam begini rupa. Bagilah peluang kita selamatkan negara. Saya nak hentikan yang ni dah. Tak apalah 2-3 orang PAS marah. Atau UMNO atau bersatu, saya tak kira. Saya nak biar rakyat sedang. Bagilah peluang kita betulkan balik dan pulangkan wang itu balik kepada rakyat. Bawa pelaburan asing. Saya nasib baik. Ada pengalaman 8 tahun Menteri Keuangan. Tok Guru Ni Aziz sebut. Saya boleh ingat ucapan dia macam. Saya bukan PAS. Tapi Tok Guru Ni Aziz berulang kali mengatakan Anwar yang dia sokong sebab tak curi balak. Tak ambil tanah, tak ambil kontrak, tak ambil sahih. Jadi sebab itulah difitnah cara-cara lain. Jantan, tina, lembu ya belum lagi. Dan dia sokong dan doa supaya Allah selamatkan saya dan angkat untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya harap boleh kita edar, terutama untuk orang Melayu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini siapa? Almarhum, ulama terkemuka di dunia. Ketua kepada Ustaz Hadi. Sebelum dia wafat, tahu dulu, dia tulis surat. Syekh Abdul Hadi Awang, Rais Hizbul Islami Malaysia. Syekh Anwar Ibrahim, Rais Hizbul Adalah Malaysia. Dan Rais Hizbul Sini Malaysia. Nak kena terjemah. Dia tahu Arab tak kat tu je. Syekh Abdul Hadi Awang, Ketua PAS. Syekh Anwar Ibrahim, Ketua Keadilan. Dan Parti Cina di Malaysia. Dia bagi alasan, ni Syekh Yusuf Qaradawi, mengapa Anwar patut disokong sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ya. Orang PAS dia tak mau baca yang ni. Siapa yang luncurkan surat itu? Siapa yang lancarkan di Lembah Pantai surat itu? Tok Guru Ni Abdul Aziz. Dia lepas baca tu, dia kata tak apa, biar saya edarkan surat itu. Maka Tok Guru Ni Aziz yang edarkan. Ya. Saudara, yang saya ceritakan ini bukan soal Anwar, soal perubahan bagi negara. Orang tengah susah, harga barang. Ini keutamaan kita. Kalau kerajaan tu tegas, saya jamin insya-Allah kita boleh legakan hidup manusia. Kalau kita stop bilion-bilion bawa pelari. Menteri 2 bilion ringgit, buat pelari puluh bilion ringgit. Kita boleh bantu rakyat kita. Bagilah peluang. Tak usah dengarlah nak jadi komunis, saya bukan komunis. Oh, Anwar nak bagi jantan sama jantan menikah. Tak. Saya ni pengasas ABIM. Tadi ustaz-ustaz termasuk Syekh Razali Nawawi pun ada di majlis.
Saudara, janganlah termakan dengan fitnah itu semua. Saya nak nasihat kawan-kawan saya dalam PAS. Tak apalah tak setuju dengan saya. Tapi jangan fitnah. Jangan hina orang. Cukup. Dan saya nak bagi tahu kawan-kawan Melayu, Cina, India. Ini chance kita. Ini Cina dengar. Is your chance to change. Bukan MCA. Bukan gerakan. Ya. India. Bukan MIC. Tapi saya cakap banyak pasal MIC. It's not MIC. Ini. Aneh. Shivaji the boss. Saya akan tolong. Ya. Saya bukan India. Saya bukan Cina. Tapi saya, kalau dibagi amanah, saya akan jadikan semua rakyat Malaysia ini sebagai anak-anak dan keluarga saya. Reformasi! Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Kita jangan lupa 19 hari bulan kuliah anak baru Saifuddin Nasution, Pokosna, Mahfuz Umar, Padang Serai, Karupaya, Sungai Petani, Dr. Taufik dan lain-lain. Kena menang, kalau tidak tak cukup nak angkat sumpah. Kedah akan bagi kejutan. Menang tiap parlimen di Kedah supaya kita bagi kejutan bawa perubahan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.